Now you will die. Now you will die. Open your mouth. Open your mouth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang pukul 9 pagi dan suhu mencecah hingga 5 hingga 6 darjah Celsius dan tambahan pula hari ini adalah hujan. Dan jangkaan hari ini satu hari dekat Istanbul hujan. Dan hari ini juga hari yang terakhir saya dekat Istanbul. Jadi macam mana pun memang kena pergi belilah barang tu. Yang bestnya tandas Turki kena bayar dalam 2,5 lira. Dalam 1 lira lah. 1 lira. Tapi tandas dia tak ada orang jaga. Komputer yang jaga. Tadi kita masuk, kita kena touch kat situ. Dan baru kita boleh masuk. Tapi kalau keluar macam tu je. Sebab kita dah bayar tadi. Okay. Kalau sebelum ni saya dah pergi dekat Grand Bazaar. Grand Bazaar dengan Arasta Bazaar yang kita akan pergi hari ni, dia sama je. Jualan pun jualan benda sama. Tapi yang bezanya Grand Bazaar ni lebih kurang 3 hingga 5 ribu kedai yang ada kat sana. Maksud besar lah. Kalau Arasta Bazaar ni dia tak terlalu besar macam Grand Bazaar. Tapi apa-apa pun jom kita tengok apa yang menarik dekat Arasta Bazaar. Thank you. Okay, biasa kalau orang Turki kalau pergi mana-mana pun dia akan minum chai. Chai ni menjadi salah satu minuman harian dia orang. Kalau sehari tak minum chai, C-A-Y, chai, tak sah. Sebab owner tadi cakap kadang-kadang orang Turki ni ada setengah orang kadang-kadang sehari tu 2-3 kali. Okay, ni antara chai. Chai memang kebiasaan orang Turki, cuma bila kita tempah chai, bila kita order chai, dia tak letak gula. Memang kita kena letak sendirilah gula. Biasa dia akan bawakan dengan gula macam ni. Tapi kita orang sihat tak ada gula. Jemput minum. Okay, sekarang kita dah sampai dekat berdekatan dengan Masjid Sulaimania Mosque ataupun Masjid Sulaimania, yang mana di antara masjid yang perlu untuk kita lawati, di antara masjid yang bersejarah juga. Okay, jom kita tengok. Okay, kedudukan Sulaimania Mosque ni di antara kedudukan ataupun masjid yang agak tinggi jugalah. Kita kena mendaki juga untuk ke Sulaimania Mosque. Tapi perjalanan daripada train station yang kita turun tadi, iaitu Eminönü Station, nak pergi ke Sulaimania Mosque, dia nak kata dekat pun tak dekat jugalah. Kalau tengok map dalam 300 meter. 300 meter kalau berjalan berdata tak ada masalah, tapi ini mendaki bukit. Kita tengoklah macam mana, boleh go on ke tak. Jumpa dekat sana. Okay tu kalau perasan itu Masjid Eminönü Station, and then dekat sana yang paling tinggi Sulaimania Mosque. Okay, yang dekat kawasan ni juga dia ada menjual macam-macam lah makanan-makanan tepi-tepi sungai. Kalau perasan sekitar sana pun ada di antara restoran yang menjual makanan-makanan seafood. Untuk ke Sulaimania Mosque ataupun Masjid Sulaimania, kita kena melalui jalan-jalan yang agak sempit jugalah. Tetapi sepanjang perjalanan kiri kanan memang penuh dengan kedai. Dekat Istanbul ni
dia terlalu banyak kedai-kedai yang menjual macam-macam benda. Jadi tak perlu risau lah kalau tak sempat nak beli itu, tak sempat nak beli ini. Kerana dekat Istanbul ni terlalu banyak kedai-kedai yang menjual. Kadang-kadang dekat Grand Bazaar, kalau tak pergi Grand Bazaar pun tak apa, sebab di kawasan Hagia Sophia pun ada yang menjual sama dekat Grand Bazaar. Okey, kalau siapa-siapa yang macam tak larat nak berjalan ataupun tak larat nak mendaki, nak naik bukit, dekat bawah tadi ataupun dekat stesen Iminono tadi ada taksi-taksi yang menunggu ataupun yang tengah tunggu siapa-siapa yang datang ke Sulaymaniyah Mosque. Tetapi bayaran dia kita kena deal juga, jangan kita ikut sangat bayaran yang ditetapkan oleh Mandi Taksi. Saya dah sampai dekat Sulaymaniyah Mosque ni, tepi pagar dia. Okey, Sulaymaniyah Mosque ni di antara masjid yang jarang lah traveller ni akan datang, pelancong-pelancong ni akan datang sini disebabkan kedudukan yang tinggi dan perlu mendaki. Dan kalau nak datang dengan taksi pun boleh, tetapi mungkin di sudut harga lah kita kena bincang sikit. Okey, jom kita layan view dulu untuk Sulaymaniyah Mosque. Apa yang saya perasan juga dengan masjid-masjid di sekitar Istanbul ni, saya ada pergi juga dalam 5 ke 6 masjid. Yang bestnya, kesemua masjid yang ada dekat Istanbul ni kesemuanya bersih dan kesemuanya cantik. Istanbul ni memang kita tak perlu komen lah dengan dari sudut seni bina dia orang. Walaupun masjid yang masjid simple, tetapi dengan seni binanya, dengan reka bentuknya, dengan tulisan khatnya memang sangat-sangat dititik beratkan oleh masyarakat Istanbul. Bila kita sampai dekat Sulaymaniyah Mosque ni, kita akan nampak satu ataupun selat Bosphorus yang memisahkan di antara Eropah dan Asia. Dan dia agak berbaloi lah dengan kita mendaki, mendaki tadi dalam sekitar 10 minit macam tu je. Tetapi dia agak curam jugalah. Dengan view macam ni, macam terbayar jugalah, berbaloi jugalah kalau nak mendaki ke Sulaymaniyah Mosque. Masjid Sulaymaniyah Mosque ni di antara masjid yang dibina pada zaman era Kesultanan Osmaniyah. Makna dia masjid ni sama zaman jugalah dengan Masjid Hagia Sophia ni. Dan masjid ni di antara masjid yang ikonik jugalah. Bila pelancong daripada luar memang akan datang ke masjid ni dengan seni binanya. Dan kalau perasan seni bina masjid-masjid di sekitar Istanbul ni ataupun di sekitar Turki mungkin, kebanyakan dia reka bentuk dia lebih kurang je. Dengan reka bentuk ini dia akan kosongkan bahagian tengah. Dan ada setengah masjid ni akan buat bahagian tengah ni tempat untuk wuduk lah, tempat untuk ambil wuduk. Dan di Masjid Sulaymaniyah Mosque juga, kerajaan dulu ataupun Kesultanan Osmaniyah dulu, dia bukan hanya mengadakan sebagai tempat untuk solat saja. Kerana dia buat masjid ni bukan hanya untuk tempat solat, dia buat juga masjid ni tempat madrasah, tempat bermain, tempat beraktiviti, tempat berkumpul ahli keluarga. Kira apa-apa sahaja aktiviti yang melibatkan masyarakat memang akan dibuat di Masjid Sulaymaniyah Mosque. Yallah, ana khudh wahid dah 100 gram, wadah 100, ada 100 kullu 100.
Dekat sini ada setengah orang Turki ni dia boleh bercakap bahasa Arab. Kadang-kadang kita rasa kita ni better cakap Arab lah daripada bahasa isyarat kan. Every day? Every hour, 10 minutes. Every 10 minutes? Tengok, every 10 minutes dia akan minum chai. Like, for example, when you feel bored, you order the tea and you drink the tea. Drink the tea. And put the sugar? No. Don't put the sugar? Most of the people, they don't put the sugar in it, but if you don't know the tea, you know, you should put the sugar in it because otherwise it will be so strong. Oh, okay. But we, like the Turkish people, we don't put any sugar in it. Okay, this good. Okay, kedai ni minta saya try. Try. How is it? Zaten onu şey yapma. Dia rasa macam dia jelly tetapi dia ada rasa masam sikit. Dia ada manis sikit, manis je. Yang mana nak makan tiap hari tu boleh. Okey, untuk kedai ni siapa-siapa yang nak datang kedai ni dia boleh cakap English, dia boleh cakap 4 bahasa. English, Spanish, Kurdish, Turkish, and Arabic. Okay. 5 bahasa dia bercakap. Jadi siapa-siapa yang nak datang boleh pilih lah 5 bahasa. Tapi kalau dia susah juga lah nak cakap bahasa Inggeris, kita boleh cakap bahasa Arab. Jadi siapa-siapa yang nak datang sini boleh We have the WhatsApp address if you need anything else from Istanbul or any information. If you WhatsApp me, I can help you. Okey, siapa-siapa yang datang sini, dia tempat kedai ni dia berdekatan dengan Mosque Sulamania Mosque. Jadi bila kita naik ke Sulamania Mosque, jangan beli lagi. Nanti nak turun. Dan bila korang semua nak turun, just singgah ke kedai ni dan boleh beli apa-apa sahaja. Dia kedai ni dia sama je dengan Grand Bazaar, cuma kita dekat sini kita boleh negotiation lah. Better datang sini. Look, brother. The special one? The most tasty one. Look. Okay. Now you will die. Now you will die. Open your mouth. Open your mouth. Ağzına ver. Okay, dia minta saya rasa lagi. Borcunuz mu var? Ni yang mungkin perisa coklat tadi, perisa keladi. Arseniz. Rasa dia padat. Bila kita ambil makanan masuk dalam mulut, dia rasa macam nikmat dia lain macam. Nikmat lain macam. And saya rasa di antara Turkish delight yang the best lah. Okey, siapa-siapa nak datang ke tempat ni, dia bila di jalan raya yang besar tu, kita akan masuk sikit je kita akan nampak Istanbul.com ni. Boleh datang sini dan bagi tahu je. Dan bagi tahu je yang kita ni daripada Malaysia. Dia akan layanan yang baik lah. Kalau kita tengok harga kat sini memang harga yang tak boleh nak tipu. Sebab dekat sini dia dah sertakan the label-label seperti contoh macam ni. Dia dah letak terus harga setiap benda-benda yang korang semua ataupun anda semua nak beli. Jadi harga dia lebih murah daripada Grand Bazaar, Space Bazaar. Dan siapa-siapa yang datang sini nanti kita akan interview dia punya owner. Okey, bila korang semua datang ke sini, apa yang saya rasa saya first tahu, rupa yang dekat sini lagi murah. Kalau pergi ke kawasan Hagia Sophia, Grand Bazaar sebagainya, harga dia 200 Umiyah and ke atas. Yeah, as they say, you know, if you go ask like inside of the Grand Bazaar, Spice Bazaar, Sultanahmet, Taksim Yalsukir, you know, it's a touristic. Okay. So the price is also touristic. You know, the price of start from 200, 240, 280, 260. Okay. It's like that. But you know, if you wanna buy or something, buy in the where local buy. He also been in the market. You know, when I tell him a kilo of that is 74, he become shocked. He say Yes. 74. I say yes. Yes. He say yes. 74. I say yes. Because he saw the very high of prices. Sebab kalau sebelum ni saya pergi 2-3 hari lepas saya pergi, saya tanya harga 250. 250, 240. Yes. Dan 250 dan ada satu kedai 1.5. 1.5 saya rasa paling murah. Rupanya dekat sini sekilo paling murah, tengok. 74 lira sahaja. Satu lagi. Okey, ada satu lagi yang disuruh saya try. Saya tak tahu tapi Turki Delight ni dia melekat dengan bunga.
Yes, I say. Dia memang padat. Jelly. Tapi jelly yang padat, bukan jelly-jelly yang biasa. Jelly ni ada bunga. Dia salut dengan bunga, dia salut dengan kacang. And then best lah untuk manisan petang-petang ke, nak minum petang ke. Sangat sesuai. Saya singgah lagi dekat dengan Blue Mosque dengan Hagia Sophia. Nak solat kejap. And then kita pack barang dan kita akan balik ke Malaysia.